Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang dihormati Tuan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik Tuan Romaino bin Rabu, Kepala Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan yang berusaha Dr. Baharudin bin Saleh, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar yang berusaha Dr. Abdul Hadi bin Udin, Ketua Jabatan Latihan Perkembangan Profesional yang berusaha Dr. Muhammad Nazrul bin Ismail, Ketua Jabatan Latihan Perkembangan Profesional yang berusaha Dr. Muhammad Nazrul bin Ismail, Ketua Jabatan Teknologi Pengkomputeran TS Muhammad Tazli bin Mahan, juga Jurulatih Utama Modul InSTEM Encik Muhammad Kashfi bin Muhammad Jalani, Jurulatih Modul InSTEM yang berusaha Dr. Nur Haslinda bin Syuaib, yang dikasihi Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar terutamanya Biro Akademik Cik Nicole Hendy Tong, Biro TMK Muhammad Zulnaqib bin Zuhal dan Muhammad Ibrahim Adham bin Azhar, juga kepada semua siswa guru Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Saya Puan Haslinah binti Abdullah, penyalara STEM, adalah moderator kepada wacana eksklusif perluasan dan pendedahan modul InSTEM. Tujuan untuk memberikan pendedahan kepada wacana ini adalah sebagai pendedahan serta sebaran berkenaan modul InSTEM yang telah digubal oleh panel-panel daripada pensyarah IPG Kampus Sultan Abdul Halim, IPG Kampus Pulau Pinang, IPG Kampus Tunku Bainun dan juga IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka, dan ini adalah satu anjuran daripada IPG Kampus Malaysia. Saya juga ingin memperkenalkan jurulatih utama iaitu Encik Muhammad Kashfi bin Muhammad Jalani yang mempunyai Master Science di UM, Bachelor Education dalam Pendidikan Sains UKM, mempunyai pengalaman mengajar selama 32 tahun bermula daripada SRK, SMK dan sehinggalah kepada IPG Kampus Tawau dan kini berkhidmat di IPG Kampus Pendidikan Teknik. Beliau juga adalah merupakan pembina modul STEM, SKM dan juga sekarang merupakan JU, Jurulatih Utama kepada Kebangsaan Sains dan STEM. Dalam pada itu saya juga ingin memperkenalkan jurulatih yang berusaha Dr. Nur Haslinda bin Syuaib. Dr. Nur Haslinda bin Syuaib yang berasal dari Ipoh, Perak, kini menetap di Bandar Mestek Negeri Sembilan dan merupakan pensyarah kanan di Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Pendidikan Teknik. Beliau telah berkecimpung dalam dunia pendidikan sejak tahun 2000 sebagai guru pembimbing dan kaunseling sepenuh masa selama 10 tahun sebelum berhijrah ke IPG Kampus Tun Hussein On, Batu Pahat pada tahun 2011. Pengalaman mengajar khusus-khusus asas pendidikan seperti pedagogi, murid dan pembelajaran pengurusan, bilik darjah dan tingkah laku, serta perkembangan kanak-kanak, bimbingan kaunseling dan juga bimbingan dan kaunseling kanak-kanak. Jadi tanpa meluangkan masa lagi, saya ingin meneruskan wacana ini dengan mengajukan soalan pertama kepada jurulatih utama iaitu Encik Muhammad Kashfi bin Muhammad Jalani. Apa khabar Encik Muhammad Kashfi bin Muhammad Jalani? Alhamdulillah, sihat. Baik, soalan pertama saya ialah boleh Encik Muhammad Kashfi menerangkan secara ringkas tentang latar belakang program InSTEM? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Haslinah binti Abdullah, moderator wawancara kita pada pagi ini.
Okay, untuk menjawab soalan tersebut, saya akan tunjukkan pembentangan melalui slide PowerPoint ni. Okay, boleh lihat di sini. Okay, kalau kita lihat ya untuk STEM ni, kalau dalam konteks di sekolah ya, melibatkan mata pelajaran matematik, sains, teknologi dan juga kejuruteraan. Okay, bagaimana kita gabungkan semua kursus ni dari segi ilmunya, kemahirannya, nilainya, dan kita akan dapat dan kita akan ada pembudayaan terhadap semua apa yang dipelajari dari mata pelajaran inilah. Okay. Dan dalam konteks STEM dalam kurikulum itu sendiri ya, kalau kita lihat di sini PDP STEM ni ya, yang saya katakan tadi melibatkan 4 mata pelajaran tadi, okay. Melibatkan aspek pengetahuan ni. Okay. Setiap apa yang kita belajar tadi bagi khusus ada aspek pengetahuan, aspek kemahiran, dan kita tidak boleh lari juga dari aspek nilai ya. So nilai-nilai ini akan dibentuklah dalam semua mata pelajaran tadi, okay. Dan mana ia kita kaitkan dengan bagaimana seseorang itu berada di alam persekitarannya, sebab kita tahu kita terlibat dengan persekitaran, okay. Dan seterusnya bagaimana kita nak kaitkan apa yang kita pelajari itu dengan kehidupan harian kita. Jadi kita belajar bukan hanya untuk ilmu saja, tapi kita nak gunakan dalam kehidupan harian kita. Dan sudah pastilah ya, okay, yang mana kita belajar dan sebagainya itu ialah kita boleh gunakan ya dalam masyarakat sekeliling kita, okay, dan juga seterusnya bagi masyarakat global tu. Jadi semua yang kita belajar tu, okay, ilmu-ilmu tu, kemahiran tu, nilai tu, kita nak membudayakan. Jadi kita membudayakan semua perkara tersebut, jadi akan membolehkan adanya amalan STEM tu. Dan untuk kita belajar 4 subjek dan amalan STEM tu semua, kebudayaan tu semua ialah kita nak mulakan daripada pendidikan awal lagi. Okay, pendidikan awal kanak-kanak tu, okay, seterusnya nanti apabila murid tu naik ke sekolah rendah, okay, dia akan pergi pula ke sekolah menengah rendah, okay, diteruskan lagi dengan sekolah menengah atas, okay, tertiary, dan sampailah kepada industri komuniti. Jadi bayangkanlah kalau seorang murid tu daripada awal lagi dia dah kukuh lagi ya amalan STEM tu jadi sehingga ke proses yang dialami tu sehingga dia terlibat bekerja di dalam komuniti jadi ini akan membolehkan kalau dalam konteks Malaysia ni kita mempunyai warga negara yang sangatlah cerdik dan sangatlah orang kata berdaya maju dan juga akan melahirkan yang berinovasi okay. Jadi daripada situlah segi peranan IPG sendiri iaitu aspirasi rektor kita sendiri di IPGM itu untuk kita nak menghasilkan modul STEM. Okay, sebenarnya kita dah dah hasilkan modul STEM untuk tahun 1 hingga tahun 6 bagi sekolah rendah. Dan sekarang ni hari ini kita akan didedahkan pula kepada semua pensyarah dan juga kepada semua pelajar kita, iaitu kita ada lagi satu modul STEM nama di STEM dia bagi pembelajaran awal kanak-kanak, okay, prasekolah ni Lepas tu kita ada juga modul untuk penerapan nilai RPG dan sekolah rendah ni. Okay, jelaskan ni kita nak fokus pada STEM ni. STEM ni adalah untuk pembelajaran awal kanak-kanak yang mana kita nak latih murid di sekolah rendah daripada STEM lagi. Tapi modul ni ialah kita nak melatih guru cara mengajar murid di pendidikan awal kanak-kanak di prasekolah tu. Okay, di dalam modul STEM ni, okay, kita ada melibatkan beberapa tema ni kita ada tema alam bahan, alam fizikal, alam hidupan,
Okay. So kalau contohnya kalau bagi alam bahan tu, okay, ada topik-topik kenderaan, peralatan, mesin, pasir. Dan bagi alam fizikal kita ada aspek alam sekitar, cuaca, angkasa. Okay, dan bagi contoh alam hidupan ialah diri saya. Okay. Jadi pada kanak-kanak prasekolah lagi, yang kita dah dedahkan perkara tersebut. Sebenarnya kanak-kanak, okay, awal kanak-kanak ni ya, mereka memang okay, hendak membiasakan ataupun nak belajar. Kita tahu sifat kanak-kanak tu dia nak tahu apa yang berada pada alam sekeliling dia belajar kan. Jadi eloklah kita dedah kepada mereka secara sistematik lah. Okay, dan di dalam modul InSTEM tu telah dibina, contohnya saya katakan tadi kita ada alam fizikal, alam bahan, okay, alam hidupan. Okay, saya ambil contoh satu bagi alam fizikal. Untuk alam fizikal kita ada satu contoh sistem suria. Okay, topiknya ialah sistem solar, mari kenali 8 planet. So di sini bagi murid prasekolah tersebut, mereka akan belajar kalau dari aspek sains ialah nama planet. Jadi pada murid prasekolah itu kita akan beritahu apakah nama-nama planet yang ada. Dan seterusnya kita akan menerangkan juga aspek dari segi teknologi ya, teleskop, okay, dan dari aspek engineering, aspek kantar, dan bagi matematik ni ialah nombor, kuantiti, ruang, saiz dan warna. Okay. Bagi kanak-kanak, awak kanak-kanak tu mungkin kita tak beritahu yang ini adalah sains, teknologi, jadi matematik kita tak beritahu tapi sebagai guru, okay, kita tahu dan kita just namakan saja, mereka cuma ikuti saja apa yang diajar tu lah. Okay, yang penting mereka dapat ilmu tu ya. Okay, dan seterusnya mengapa perluasan ini dibuat kepada semua pensyarah dan semua guru, semua pensyarah dan juga semua guru pelatih kita, okay, pelajar kita di IPG kampus pendidikan teknik terutamanya. Tapi sebenarnya secara umum ialah didedahkan kepada semua pensyarah dan juga semua pelajar di IPGK. Tapi dalam konteks kita di IPG kampus pendidikan teknik lah. Kerana kita telah diminta oleh IPGM, iaitu berdasarkan surat ini ya, pemakluman jurulatih utama, modul InSTEM, dan perluasan pendedahan modul kepada pensyarah dan pelajar Institut Pendidikan Guru di bawah inisiatif 49 pengukuhan pendidikan STEM. Jadi inilah serba sedikit ya latar belakang kepada wawancara kita pada ini, ataupun sebenarnya latar belakang kepada modul InSTEM itu sendiri dah. Itu makluman awal daripada saya, moderator. Terima kasih. Terima kasih ya kepada Encik Kashfi atas secara ringkas tentang latar belakang program InSTEM, dan juga boleh kita lihatkan bahawa program ini semakin meluas hingga ke peringkat prasekolah dan juga telah meliputi tema yang begitu menyeluruh. Jadi seterusnya juga soalan yang kedua, saya ingin mengajukan kepadanya jurulatih model InSTEM ini juga, iaitu Yang Berusaha Dr. Nur Haslinda. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi soalan saya ya tentang dia, kalau boleh Dr. Nur Haslinda dapat menerangkan objektif modul InSTEM ini. Saya persilakan. Terima kasih ya kepada Puan Haslina selaku moderator pada kali ini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menjawab soalan moderator tadi ya, sepanjang wawancara ni penyampaian saya adalah kepada pensyarah dan pelajar kita lah ya, khususnya di IPG Kampus Pendidikan Teknik ya. Jadi penerangan saya akan berfokus kepada dua kelompok inilah ya. Okey, saya berhasrat ya untuk berkongsi sedikit maklumat ya berkaitan dengan objektif modul in STEM ya, seperti yang diterangkan oleh rakan saya sebentar tadi ya, Encik Kaki. Wawancara yang kita jalankan pada hari ini adalah untuk mengetengahkan ya ataupun mempromosikan modul in STEM ya dalam kalangan pensyarah dan pelajar. Jadi ya, objektif modul in STEM ini ada 3 ya objektif utamanya. Yang pertama adalah untuk memantapkan pemahaman guru dalam mereka kandungan yang boleh menarik minat murid untuk bertanya dan melibatkan diri dalam aktiviti STEM. Ya, jadi maksudnya dekat sini, hasrat kami adalah agar pensyarah dan pelajar ni jelas ya tentang isi kandungan yang ada dalam modul STEM ini dan masih boleh mengubah suai kandungan tersebut mengikut kehendak masing-masing lah ya. Dan di dalam modul ini ada diselitkan tentang pendekatan pengajarannya ya, ada juga diselitkan tentang strategi dan kaedah pengajaran yang boleh disesuaikan ya kepada sesi pengajaran pensyarah dan pelajar ya. Bagi pelajar mungkin boleh digunakan semasa PBS ataupun semasa menjalani praktikum. Yang kedua, objektif modul in STEM adalah untuk merancang aktiviti yang menggalakkan murid-murid prasekolah ini belajar berfikir untuk menyelesaikan masalah harian mereka. Jadi maksudnya dekat sini ya, hasrat kami kepada pensyarah dan pelajar adalah untuk merancang aktiviti yang banyak menggunakan soalan-soalan EQ ataupun soalan-soalan mencetus idea ya. Essential question ya, supaya kita nak menggalakkan anak-anak kita di prasekolah ni dia banyak berfikir ya, banyak meneroka ya daripada soalan-soalan yang ditimbulkan oleh guru di dalam kelas. Jadi ini selaras dengan apa yang ada diketengahkan oleh Fullan ya, Michael Fullan pada tahun 2017 dalam buku beliau yang bertajuk Deep Learning, Engage the World, Change the World. Ya, beliau banyak berkongsi ya bahawa soalan-soalan EQ essential question ini dia boleh menarik minat murid untuk berimajinasi, bertanyakan soalan, membuat lebih penerokaan dan sudah tentulah proses pembelajaran dapat berlaku dengan optimum. Dan objektif modul in STEM yang ketiga adalah untuk merancang pentaksiran secara berterusan berdasarkan aktiviti bermain. Ya. Maaf Doktor. Ya, saya. Kalau boleh Encik Muhammad Rashid tolong tutupkan mic. Okey, saya sambung ya Puan Haslina. Okey, untuk objektif yang ketiga ni ya Puan Haslina ya, kita adalah untuk merancang pentaksiran. Jadi maksudnya dekat sini aktiviti bermain ni yang diketengahkan dalam modul in STEM ni dia mempunyai suatu kekuatan ya yang menakjubkan kerana fitrah kanak-kanak itu sendiri yang suka bermain, yang suka meneroka, yang suka pada sesuatu yang menggembirakan dan elemen ini ada dimasukkan dalam modul in STEM ini ya. Jadi di situ
anak-anak kita ni belajar untuk bersahabat, berinteraksi, berkomunikasi, ya. Mereka belajar untuk meniru perlakuan individu-individu yang berada di persekitaran mereka dan banyak elemen yang ada ketika mereka bermain. Jadi elemen-elemen ini sangat membantu guru untuk membuat pentaksiran secara berterusan. Okey, jadi di sini juga ya Puan Haslina, saya suka nak berkongsi tentang satu lagi elemen penting iaitu berkaitan dengan objektif latihan modul InSTEM ini, khususnya kepada pensyarah dan pelajar kita kerana mereka lah golongan yang akan menggerakkan modul InSTEM ini ya. Terdapat 4 objektif latihan ya. Yang pertamanya adalah untuk membimbing guru merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran STEM berdasarkan kurikulum standard prasekolah kebangsaan Semakan 2017. Ya, jadi di sini maksudnya kita berhasrat untuk pelajar-pelajar kita lah ya, khususnya ya, dapat mengeluarkan apa sahaja kandungan yang ada di dalam modul tersebut dan dapat menterjemahkan dalam bentuk yang lebih kreatif ya, supaya aktiviti yang ada dalam modul tersebut hidup ya, hidup dan menarik, malah dia boleh memberi sesuatu yang bermakna dalam diri anak-anak. Jadi bila sesuatu yang bermakna dalam diri anak-anak ni, ya, dia akan cepat ingat. Kalau Michael Fullan kata, istilah dia kata stick with you for the rest of your life. Maksudnya aktiviti tersebut mampu membuatkan anak-anak kita ini ingat ada kenangannya dengan rakan-rakan, ya, macam mana projek yang mereka lakukan. Jadi mengikut kreativiti pelajar-pelajar kita bagaimana nak mengetengahkan aktiviti yang ada dalam modul InSTEM ini. Yang kedua adalah untuk membimbing guru dalam melaksanakan aktiviti STEM dengan yakin ya. Jadi maksudnya dekat sini apabila pensyarah dan pelajar jelas tentang konten yang ada dalam modul ini ya, jadi aktiviti-aktiviti yang ada di dalam modul InSTEM ini dapat digunakan sebaik mungkin kerana ya di dalam modul ini telah disusun secara rapi ya, langkah-langkahnya ya, aktivitinya, kemudian bidang-bidang yang selari dengan standard kandungan prasekolah tadi ya. Jadi bila mereka jelas tentang konten yang ada di dalam modul InSTEM ini, mereka boleh melaksanakannya dengan lebih yakin ya. Baik, yang ketiga adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dalam amalan pengajaran STEM di prasekolah. Baik, di dalam modul InSTEM ini ada diketengahkan tentang 5 fasa pengajaran dan pembelajaran ya, iaitu engage, explore, explain, elaborate dan elaborate ya. Dan di situ sebenarnya secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru, khususnya kefahaman mereka bagaimana nak menterjemahkan elemen 5 fasa tersebut sepanjang proses pembelajaran anak-anak ini berlaku di dalam kelas. Dan akhir sekali adalah untuk membimbing guru merancang amalan bertanya berdasarkan aktiviti STEM. Seperti yang saya terang tadi ya, pada abad ke-21 ini ya, transformasi sekolah TS25 ini, kita memang menggalakkan ya guru-guru kita banyak bertanya soalan-soalan essential question yang boleh mencetuskan anak-anak kita ini untuk terus berfikir kerana semasa itulah proses penerokaan akan berlaku dan mereka akan timbul perasaan minat untuk mengetahui secara lebih mendalam terhadap apa yang mereka pelajari dan sudah tentulah proses pembelajaran boleh berlaku secara optimum. Ya, jadi saya kembalikan semula kepada Puan Haslina.
Terima kasih Dr. Nur Haslinda yang begitu jelas tentangnya adanya dua objektif ya, iaitu objektif modul InSTEM dan juga objektif tentang latihan-latihan yang difokuskan kepada pensyarah dan juga guru pelatih. Jadi dalam pada itu juga pendekatan modul InSTEM ni adalah menjurus kepadanya pembelajaran bermakna. Ya, jadi, terima kasih ya, begitu jelas penjelasan daripada Dr. Nur Haslinda. Jadi seterusnya saya ingin meminta Encik Kashfi, Encik Muhammad Kashfi untuk menerangkan ya, sedikit tentang pendekatan STEM yang digunakan dalam modul InSTEM ini. Nah, silakan. Encik Muhammad Kashfi boleh buka mic? Maaf ya. Okay, berkaitan dengan pendekatan STEM ya. Jadi kita boleh laksanakan melalui beberapa aktiviti dah. Aktiviti pembelajaran berasaskan projek. Okay, lepas tu aktiviti pembelajaran berasaskan inkuari penemuan dan aktiviti pembelajaran berasaskan masalah. Okay, ini pendekatan-pendekatan yang kita anjurkanlah, walau bagaimanapun kita boleh hasilkan beberapa pendekatan yang lain lagi ya. Okay, sehubungan dengan itu juga saya nak share ya, lebih lanjut lagi ya, bagaimanakah modul InSTEM ini dibina lah. Okay. Saya kaitkan dengan dalam modul STEM ni kita ada topik 11 ni, alam kehidupan anggota badan ya. So tajuk ni ialah otot dan tulang saya. Untuk pengetahuan juga ya, untuk pensyarah dan juga untuk pelajar kita tahu kita sentiasa akan pergi ke praktikal, pensyarah akan pergi mendelia, pelajar akan menjalani praktikal, PPS dan sebagainya. Jadi input-input ini adalah sangat penting lah, sebab nanti kita boleh gabung jaringkan juga, bukan hanya semata-mata bagi subjek matematik, sains, RBT tu tapi kita gabung jaringnya contohnya untuk pendidikan Islam ke, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, sebab sudah pasti ya, bagi setiap mata pelajaran tersebut ya, dia ada kaitan di antara satu sama lain. Jadi ini adalah satu idea yang kita boleh gunakan untuk kita gabungkan lah. Jadi kita lihat ya, bagaimana modul STEM ni, walaupun dia buat untuk peringkat prasekolah, kita boleh gabungkan juga dia punya caranya untuk mata pelajaran yang lain ya. So bagi modul STEM prasekolah ini, kalau kita lihat ya, dia ada synopsis activity. Dia punya format dia. Lepas tu kita ada nombor 2, kita ada isu dan senario. Lepas tu kita ada objektif kan, dan objektif ni pula kalau di sini objektif STEM. Objektif STEM ni kita ada objektif STEM bagi sains. So kalau kat sini, kalau untuk tulang saya ni, objektif bagi sains ialah mengenal sistem rangka manusia. Dan di dalam ni kita masukkan juga antara interdisipliner punya objektif itu membina rangka manusia yang kukuh menggunakan kertas terbuang. Ini bagi aspek teknologi, engineering, kejuruteraan ya, dan juga matematik, menyatakan ciri-ciri kestabilan anggota badan. Ini objektif sains. Lepas tu membezakan tempoh masa yang pendek dan panjang dalam perlumbaan relay matematik. Lepas tu sains, teknologi, kejuruteraan pula dalam matematik ya. Ini dia punya kependekan yang bagi di atas ni ya. Lepas tu kita ada idea utama, lepas tu pada akhir projek apa yang murid dapat, dan lepas tu dia ada standard pembelajaran, standard pentaksiran. Lepas tu formatnya juga ada aspek pertanyaan ya, seperti question,
Ini yang saya katakan yang idea ni juga kita boleh ambil lah untuk kita masukkan bagi mata-mata pelajaran lain lah. Jadi kita boleh adakan aspek essential question ni kan. Lepas tu cadangan pertanyaan guru kan. Jadi kalau pelajar kita nanti pergi praktikal, jadi boleh kita create lah cipta apakah pertanyaan kita yang kita nak tanya kepada murid nanti. Lepas tu aspek pengetahuan, aspek kemahiran. Okay, kalau pengetahuan di sini ya, keseimbangan badan memerlukan kekuatan otot, tulang dan graviti. Ini aspek pengetahuan. Okay, bagaimana kita rangkakan supaya murid kita tahu tentang aspek keseimbangan ni. Lepas tu aspek kemahiran ya, bagaimana kita nak murid kita boleh membina rangkaian manusia yang seimbang dan stabil ni. Lepas tu bahan alatan yang diperlukan, okay. Selalu kita gunakan macam apa, bahan batu mengajar kan. Okay, tempoh masa 3 minggu. Okay. Jadi untuk modul STEM ni, apabila kita gabung jalinkan antara mata pelajaran ya, okay, kita tak semestinya habiskan dalam 1 hari ataupun 2 hari. Okay, malahan kita boleh bawa kepada tempoh yang tertentu lah. Okay. Macam bagi tajuk ini dibawa sehingga 3 minggu. Lepas tu dia adalah fasa kandungan dia, fasa dia. Ada fasa 1 penglibatan murid, ada strategi, bahan sumber, catatan kita lihat fasa 1. Lepas tu kita ada fasa 2 penerokan murid, okey. Lepas tu fasa 3 penerokan murid. Fasa 4 penilaian. Okey, dan seterusnya aktiviti alternatif. Dan juga yang saya fikir amat penting lah bagi murid sekolah rendah dan terutamanya bagi murid prasekolah ni kita ada didik ibu kan, sebab kita tahu kanak-kanak ni dia suka bermain kan, jadi suka didik ibu ni kan. Jadi kita pun mencipta macam permainan osmosis ni kan, ada lirik lagu, ada muzik dan sebagainya akan menghiburkan hati. Jadi kita sambil mereka bermain tu sambil mereka menyanyi tu, mereka telah belajar sesuatu ada rujukan, ada lapiran-lapiran lah yang kita boleh masukkan di situ Okey. Itu lah. Jadi saya nak beri idea sini, inilah bentuk modul STEM yang telah dibuat di punya formatnya. Okey. Dan nanti kita akan tunjuk lagi beberapa contoh supaya kita faham, benar-benar faham tentang modul STEM ni bagi pendidikan STEM prasekolah. Ya, setakat itu saja moderator. Terima kasih. Dapati bahawa pendekatan dalam modul STEM ni begitu menyeluruh. Ya, bermula daripada melaksanakan satu pendekatan pembelajaran yang bermakna dan juga meliputi gabungan bidang sains, matematik, engineering dan teknologi, dan dalam peringkat perancangan ini adalah jelas bagaimana 4 kombinasi bidang ini digabung jalinkan. Dalam pada itu, sejajar dengan pendidikan prasekolah, pendekatannya adalah didik hibur, yang mana ianya dapat menarik minat untuk para murid-murid di peringkat prasekolah di sini untuk mendalami menolong ke aktiviti-aktiviti STEM, jadikan ianya lebih menarik. Jadi jawapan soalan yang seterusnya saya juga ingin bertanya dengan Encik Kashfi tentangnya adakah soalan ini bagaimana mengaplikasikan pengetahuan ini adalah kepadanya Dr. Noorsinda ke? Ya, okey. Jadi saya minta maaf. Jadi seterusnya soalan ini saya inginlah mengajukan kepadanya Dr. Noorsinda kerana soalan ini adalah lebih tepat untuk dijawab oleh Dr. Noorsinda. Bagaimana modul STEM ini dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran serta nilai dan etika ini dalam kehidupan seharian, kerana ini adalah begitu penting
kerana itulah membawa kepadanya satu pendekatan pembelajaran yang bermakna. Ya, terima kasih ya Puan Haslina. Saya tak nafikan ya bahawa modul InSTEM ini telah disusun dengan begitu cantik ya, yang mana kandungannya telah pun dikaitkan dengan apa yang akan dilalui oleh anak-anak kita dalam kehidupan seharian, khususnya bagaimana mereka melihat diri mereka dan bagaimana mereka boleh menyelesaikan sesuatu masalah ya. Jadi untuk menjawab pada soalan Puan Haslina tadi, saya ingin mulakan mukadimah soalan kedua ini dengan berkongsi sedikit video ya berkaitan dengan anggota badan. Topiknya bertajuk otot dan tulang. Puan Haslina? Baik, terima kasih Puan Haslina ya. Rakaman video sebentar tadi ya sebenarnya adalah salah satu contoh yang kita petik ya daripada bidang alam hidupan, di mana temanya adalah diri saya dan topiknya anggota badan, tajuknya otot dan tulang saya. Jadi saya juga ingin berkongsi ya tentang modul. Kalau tadi kita kongsikan tentang video yang boleh dilakukan ataupun boleh dibina oleh pelajar-pelajar kita sendiri, ya, sebab rakaman tadi pun adalah video yang dibina oleh pensyarah kita ya. Itu yang dikatakan bagaimana
kandungan yang ada di dalam modul in STEM ini boleh hidupkan kembali. Baik, modul asalnya adalah seperti apa yang saya tayangkan pada layar kita ya di sini. Okey, kalau kita lihat ya, ini satu contoh bidang yang ada dalam modul in STEM. Okey. Saya kongsikan dekat sini. Okey, anggota badan, otot dan tulang saya. Okey, jadi dalam modul tu telah dimasukkan tentang sinopsis ya. Contohnya bagi bidang ini ya, murid dapat membuat penerokaan terhadap anggota badan yang mempunyai rangka, tulang dan otot untuk sokongan dan pergerakan serta kepentingan membuat senaman. Konsep graviti dan kestabilan yang mudah juga diperkenalkan. Dan bukti pembelajaran adalah membina rangka manusia yang kukuh dengan menggunakan kertas ya, seperti yang video yang kita tayangkan sebentar tadi. Baik, kita mulakan dengan isu ataupun senario yang berlaku dalam kehidupan seharian anak-anak kita. Okey, jadi guru-guru boleh menerangkan bahawa tulang ni adalah tisu hidup yang memberikan struktur tubuh badan. Ya, kalau murid mempunyai miskonsepsi tentang bagaimana postur badan yang tak betul ya, kita boleh tunjukkan dekat sini ya, rajah supaya melalui pemerhatian anak-anak kita ni akan lebih mudah faham kan suatu yang berbentuk maujud. Okey. Jadi kita boleh tunjukkan cara yang betul untuk duduk, manakala kalau terlalu membongkok caranya salah ya. Begitu juga kalau mengangkat barang kita perlu tunduk, bukannya perlu membongkok ya. Guru juga boleh menerangkan kepada anak-anak ni kenapa tidak digalakkan untuk membongkok, sebab apa ya. Sebab fitrah kanak-kanak waktu ini mereka suka bertanya dan perasaan ingin tahu yang melonjak ya. Jadi objektif STEM ini ya, kita lihat dekat sini digabungkan antara elemen sainsnya, matematiknya ya, elemen kejuruteraannya ya, elemen teknologinya dekat sini ya. Kalau untuk sains contohnya, untuk yang pertama adalah untuk mengenal sistem rangka manusia. Yang kedua nak menyatakan ciri-ciri kestabilan anggota badan. Kalau dalam matematik pula nak membezakan tempoh masa yang pendek dan panjang. Kalau dalam kejuruteraan, matematik dan teknologi nak membina rangka manusia yang kukuh dengan kertas. Ya, jadi idea utama ataupun big idea yang kita nak ketengahkan pada anak-anak di dalam kelas adalah penerokaan anggota badan mereka sendiri. Jadi untuk memulakan pengajaran di dalam kelas, okey, guru-guru ataupun pelajar-pelajar kita ya, bolehlah menggunakan essential questions ya, soalan pencetus idea ini. So boleh bertanya pada murid-murid ni, murid-murid prasekolah ni, apakah fungsi rangka manusia? Bagaimana rangka manusia dapat mengawal badan? Apakah ciri-ciri kestabilan yang kukuh? Apakah kepentingan senaman kepada kesihatan otot badan? Ya, jadi soalan-soalan essential question ini dia akan menjana perasaan ingin tahu mereka. Jika perasaan ingin tahu ini mula timbul, mereka akan mula meneroka ya, dan terus meneroka, dan ini akan menimbulkan minat ya, keterujaan kepada anak-anak ini untuk terus mendalami in-depth tentang tajuk ini ya, dan sudah tentulah mereka akan rasa seronok untuk belajar topik ini ya. Jadi ini yang kita nak berlaku di dalam kelas ya, antara guru dan anak-anak ini, dan secara tidak langsung hubungan ataupun kemesraan mereka akan terjalin. Dan bila wujudnya hubungan kemesraan tersebut ya, the power of the interpersonal tadi, mereka akan lebih ingat ya, mudah kenang dalam tempoh ataupun jangka masa yang lebih panjang. Okey. Jadi seperti yang saya terangkan tadi,
dalam modul InSTEM ini memang diketengahkan tentang 5 fasa ya proses pembelajaran anak-anak ya. Yang pertama pelibatan mereka ya, boleh rujuklah dekat sini ya. Dimasukkan juga nyanyian ya. Kemudian dibuat juga aktiviti berbentuk my body flipbook ya untuk mereka lebih mengenali tentang anggota badan mereka ya, lebih mengetahui bagaimana Tuhan menjadikan begitu uniknya otot ya, tulang, rangka ya yang ada pada badan mereka sendiri. Dan fasa kedua mereka akan lebih meneroka dan di sini guru boleh menggunakan aktiviti bermain, contohnya permainan Simon Says ya, supaya pembelajaran itu lebih menyeronokkan. Ya, malah boleh juga dibuat aktiviti perlumbaan relay secara kumpulan. Dan bila kita masukkan elemen kumpulan ini ya, sebenarnya mereka akan belajar secara tak langsung bagaimana untuk berkomunikasi, bagaimana untuk memberi soalan, pertanyaan kepada rakan-rakan dan bagaimana untuk membalas semula soalan yang diajukan oleh rakan-rakan tersebut. Ya. Jadi dekat sini kalau anda lihat ya, telah diketengahkan ya banyak aktiviti ya, dan boleh pilih dalam modul InSTEM ini ya, mana yang bersesuaian yang boleh digunakan di dalam kelas masing-masing. Baik, kalau fasa ketiga ni adalah fasa penerokaan dan pengembangan murid ya. Jadi dekat sini dimasukkan ya bagaimana cara untuk melaksanakan aktiviti tersebut ya, cadangan pertanyaan guru ya. Kalau dekat sini macam yang kita buat tadi dalam video ya, bagaimana nak menjalankan aktiviti how to make paper tower ya, yang kita boleh kaitkan dengan rangka tulang manusia. Okey. Kalau dekat sini kita akan nampak ya macam mana aktiviti tersebut boleh menguji pula kefahaman mereka dari aspek kestabilan. Stabil ke tak stabil kalau menggunakan satu kertas, kalau menggunakan 3 kertas adakah lebih stabil. Jadi dekat situ anak-anak ini akan mula membuat, yang pertama mereka akan memerhati dulu. Kemudian mereka akan belajar untuk memberi penerangan dan seterusnya mereka akan membanding beza ya, sebelum dan selepas. Okey. Ditunjukkan juga dekat dalam modul InSTEM ini ya, hasil-hasil pertandingan ya yang telah dijalankan dalam kajian rintis ya. Contohnya dekat sini binaan yang paling kreatif, binaan yang paling tinggi, binaan yang paling kukuh ya, kalau kumpulan yang paling bekerjasama ya untuk menarik perhatian ya, menimbulkan perasaan seronok ya sepanjang proses pembelajaran itu berlaku. Dan akhir sekali dibuat penilaian ya, fasa yang keempat. Fasa penilaian ini boleh berbentuk laporan KWL tadi ya. Kalau KWL tadi anda boleh lihat di dalam modul ini, dia adalah berbentuk soalan yang, kalau K ni apa yang murid boleh ketahui daripada aktiviti yang dijalankan. Kalau W ni apa yang murid nak tahu tentang topik yang sedang dipelajari. Dan L ini adalah apa yang murid mahu pelajari ya, daripada aktiviti yang sedang diajar oleh guru. Jadi dah dimasukkan ya dengan cantik sekali di dalam modul InSTEM ini. Okey. Jadi kalau anda berminat ya tentang modul aktiviti otot dan tulang saya ini, jadi maksudnya bolehlah dapatkan modul ini ya di dalam link yang kami kongsikan bersama ya. Okey. Jadi untuk menjawab kembali ya
soalan Puan Haslina tadi ya. Jadi maksudnya dekat sini ya, untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dan mengintegrasikan nilai ya, etika, STEM ni dalam kehidupan sebenar anak-anak murid kita ni, kita boleh menghidupkan kembali aktiviti tersebut. Yang pertama mungkin melalui tayangan video seperti yang kita lihat sebentar tadi ya, tentang bagaimana nak membina struktur yang kukuh menggunakan kertas ya, how to make paper tower ya, ataupun yang keduanya boleh menggunakan aktiviti My Body Flipbook ya, untuk menggalakkan minat dan perasaan ingin tahu anak-anak tadi ya, berkaitan dengan anggota badan saya. Yang ketiga boleh dilakukan secara nyanyian ya, ataupun kalau di dalam modul tadi tajuknya The Skeleton Dance, nyanyian tarian ya, atau apa saja medium yang berbentuk hiburan ya. Dan yang keempat, aktiviti melukis ataupun mewarna. Ini adalah aktiviti yang paling simple yang mana kita masukkan juga sebab anak-anak ini adalah berbeza kan. Jadi ada yang aras kognitifnya tinggi, ada aras kognitifnya rendah. Jadi boleh disesuaikan dengan aktiviti-aktiviti yang mudah seperti melukis dan mewarna sahaja. Ya. Yang kelima, aktiviti bermain. Contohnya macam aktiviti Simon Says ataupun kita lakukan perlumbaan relay secara aktiviti perkumpulan tadi. Yang keenam adalah melalui aktiviti bercerita mengenai bahagian tubuh mereka, di mana kita boleh melatih anak-anak ini untuk berkomunikasi, melatih mereka untuk lebih yakin, melatih mereka untuk lebih kreatif menyampaikan idea. Dan sebenarnya ada banyak lagi ya Puan Haslina ya, yang boleh kita ketengahkan ya melalui modul InSTEM ini untuk kita kaitkan dengan perkara-perkara yang boleh dilakukan ya, di dalam yang boleh berlaku ya dalam kehidupan seharian anak-anak kita. Ya, silakan saya kembalikan semula kepada Puan Haslina. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Nur Haslinda. Ya, saya nampak begitu banyak ya manfaat daripada yang boleh diperolehi daripada untuk guru dan juga guru pelatih ya. Jadi rugilah ya kalaunya kemanfaatan daripada modul InSTEM ini tidak diguna sepenuhnya kan, kerananya modul InSTEM ini telah digubah oleh pensyarah-pensyarah yang terdiri daripada beberapa IPG campus bukan di Malaysia ini. Jadi seterusnya, soalan yang seterusnya saya juga ingin mengujarkan soalan ini kepada Encik Muhammad Kashfi. Kalau Encik Muhammad Kashfi dapat memberikan sedikit penjelasan tentang konsep STEM ini ya. Terima kasih moderator Puan Haslina. Tadi kita dah lihat sedikit penerangan daripada Dr. Nur Haslinda berkaitan dengan modul STEM ni. Jadi memanglah dia berkaitan dengan STEM dan industri dan dia ada format tersendiri ya. Jadi sekarang ni kita dah lihat aspek konsep STEM tu bagaimana dimasukkan dalam modul STEM ni. Jadi untuk itu sekarang ni kita ada kerangka khas kerangka ni pun saya fikir special lah. Jadi kita cuba lihat kerangka ni ya. Kerangka telah dibina ni. Okey, dalam modul ni kita dah masukkan spek konsep STEM dalam tu dan kita ada beberapa tambahan di sini dah. So kalau kita lihat kerangka STEM ni, pertamanya ialah sudah pastilah kita menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Okey.
Dan yang istimewa lagi ialah kita dah gabung jalinkan ya aspek pembelajaran berasaskan inquiry itu, okey, dan juga aspek kapasiti pembelajaran bermakna. Okey. Jadi kalau selama ni kita hanya mungkin melihat kapasiti pembelajaran bermakna sekolah dan sekolah menengah dan di peringkat IPG, okey. Malahan sebenarnya di peringkat prasekolah pun kita boleh buat, kita gabungkan dan memang sangat baiklah. Okey, sebab kita katakan tadi kalau murid prasekolah ni dia macam mana dia tak tahu lah apa mata pelajaran sains, mata pelajaran matematik, kita tak sebut macam tu lah. Yang dia tahu hanya bermain je kan. Tapi dalam bermain tu kita sebagai guru kita dah masukkan semua aspek matematik, sains, kejuruteraan dan teknologi itu. Okey. Dan dia sangat bermakna lah aspek menggunakan aspek kapasiti pembelajaran bermakna tu. Supaya apa yang murid prasekolah ni belajar tu sebab dia orang kata nak betul belum daripada rebung lagi ya. Jadi daripada mereka kanak-kanak lagi mereka dah merasai dan mereka telah mengalami perkara tersebut lah. Sebab itulah nanti yang akan memantapkan perkembangannya untuk peringkat yang seterusnya lah. Jadi kita dah mitigasi, kita sebab mereka bukti pembelajaran kita gabungkan sekali. Dan kita ada kalau ni aspek 5E, 3R, dan ada POE, refleksi, ada maklum balas. Lepas tu kita tadi aspek matematik tu sains, teknologi, engineering, matematik, bahasa dan nilai. Macam saya katakan tadi, kita tak sebut pada murid tu tapi apa yang mereka belajar dan mereka alami dan mereka bentuk dalam diri mereka dah ada dalam diri mereka untuk perkara ini semua lah. Lepas tu daripada kanak-kanak lagi kalau ada aspek miskonsepsi tu kita betulkan sebab selalunya ada banyak miskonsepsi terutamanya bagi mata pelajaran sains kan. So mereka akan belajar dan mereka akan faham dalam sosial aspek nilai kita gabungkan. Lepas tu ada tema. Kalau kita lihat dalam modul kita tu ada bertema. Ini dah dia berterusan aspek gabungan dan mereka akan alami perkara itu dalam kehidupan mereka seharian lah. Itu saja maklumat saya untuk bagaimana STEM tu dalam modul STEM tu sendiri dan kita guna aspek kerangka modul STEM lah. Terima kasih. Saya serahkan semua kepada moderator. Daripada situ kita boleh lihat yang di mana konsep STEM ni adalah berasaskan kepada kerangka konsep dan kita boleh lihat bahawa ini begitu jelas arah dan tujuannya kepada pengetahuan dan perkembangan STEM ini. Kerana ada mempunyai kerangka konsep yang begitu jelas. Jadi seterusnya saya ingin juga meneruskan soalan kepadanya Dr. Nur Haslinda. Di mana di sini saya perlukanlah penjelasan yang lebih lagi tentangnya bagaimana modul STEM ini dapat membimbing guru untuk merancang. Tadi kita lihat ada pelbagai pendekatan, tapi bagaimana perancangannya kepada satu pengajaran dan pembelajaran yang bermakna dan membawa kepada amalan pertanyaan iaitu yang dikenali juga sebagai essential question berdasarkan kepadanya aktiviti STEM ini. Jadi kita tahu bahawa dia melaksanakan pendekatan bermakna, pendekatan inquiry dan juga pendekatan didik ibu juga di situ, tetapi ingin sedikit lagi penjelasan tentangnya bagaimana modul ini dapat membimbing guru dalam merancang satu pengajaran dan pembelajaran yang bermakna berdasarkan kepada aktiviti STEM. Okey, silakan. Terima kasih Puan Haslina untuk menjawab soalan ni saya ingin kaitkanlah dengan apa yang
telah disampaikan oleh sahabat saya ya, Encik Kashfi sebentar tadi ya, selari dengan kerangka STEM itu sendiri ya, yang mana kita melalui modul ini dapat membimbinglah guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran yang bermakna ya. Jadi suka saya kongsikan dekat sini ya Puan Haslina ya, berkaitan dengan satu bidang yang kita namakan sebagai alam bahan, okey, yang tajuknya adalah jambatan sudah roboh, tema binaan dan topiknya adalah topik jambatan. Okay. Jadi seperti yang tertera ya di skrin, tajuk aktivitinya adalah jambatan sudah roboh. Jadi berdasarkan pada kerangka STEM ni ya, Cik Kashfi kan, dekat sini kalau kita lihat ya, ini adalah satu contoh pembelajaran berasaskan projek ya. Okey, di dalam modul ini sinopsisnya, okey, murid dapat membuat penerokaan terhadap asas jambatan secara saintifik. Yang kedua, murid didedahkan dengan kemahiran STEM. Yang ketiga, murid dapat memahami fungsi jambatan dalam membantu kehidupan manusia. Dan yang keempat, murid dapat membina replika asas jambatan dengan mudah ya, ini melalui aktiviti kemahiran. Okey, jadi melalui sinopsis ini kita dapat lihat ya bahawa bukti pembelajarannya yang pertama, kanak-kanak ini dapat membina satu model iaitu replika jambatan ya. Dan yang keduanya, mereka juga diberi peluang untuk mengeluarkan idea tentang reka bentuk jambatan. Yang ketiga, berlakunya perkembangan kognitif dekat sini. Dan yang keempat, mereka diberi peluang untuk memberi justifikasi ataupun pandangan terhadap projek yang telah mereka lakukan. Baik, sekali lagi, modul InSTEM ini dimulakan dengan isu ya ataupun senario yang berlaku dalam kehidupan mereka. Ya, yang pertama kita lihat kat sini, jambatan dibina berdasarkan kesukaran pergerakan manusia yang dipisahkan oleh bentuk muka bumi atau binaan struktur lain seperti jalan raya, landasan kereta api atau sebagainya. Ya. Baik, yang kedua, pengetahuan tentang asas jambatan dapat membantu murid mengenal pasti aspek keselamatan yang melibatkan kekukuhan dan kestabilan jambatan yang dilalui. Dan yang ketiga, pembinaan jambatan dapat membantu kepada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jadi berdasarkan isu tersebut, objektif STEM-nya, ya, kita lihat dekat sini dah ada pun interdisciplinary berlaku, digabungkan objektif sains untuk memahami konsep quanta dan graviti, ya, objektif teknologi untuk memahami fungsi tertulang, objektif kejuruteraan untuk membina reka bentuk jambatan, dan objektif matematik nak menyatakan pola, kuantiti, objek. Dan idea utama atau big idea di sini adalah anak-anak ini akan meneroka fungsi dan reka bentuk jambatan. Dan diharapkan pada akhir projek ini nanti anak-anak dapat memahami struktur asas binaan jambatan secara sistematik. Mereka dapat melaksanakan aktiviti pembinaan struktur jambatan yang kukuh, dan akhir sekali mereka dapat menulis ataupun menyatakan refleksi ya terhadap aktiviti ataupun projek yang dilakukan. Okay. Jadi ini adalah standard pembelajaran yang telah pun ada gabung jalin ya Cik Kashfi kan, ataupun interdisciplinary beberapa mata pelajaran ya. Okey, dan dalam standard kandungan sainsnya, matematiknya, bahasa Inggerisnya dinyatakan dekat sini. Dan sekali lagi ya, essential question ataupun soalan-soalan pencetus idea ya dicadangkan juga untuk digunakan oleh guru kepada anak-anak di dalam kelas. Contoh, kalau untuk mata pelajaran sains, apakah fungsi jambatan? Kan? Kalau teknologi, kejuruteraan dan matematik, bagaimana reka bentuk jambatan yang teguh dan stabil?
Kalau untuk sains dan kejuruteraan, apakah ciri-ciri kestabilan? Apakah fungsi tiang jabatan? Dan matematik, apakah pola yang terdapat pada binaan jabatan? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dekat sini essential question ni dia berfungsi untuk orang kata spark the ideas, mengetengahkan idea-idea untuk menggalakkan anak-anak kita ini berfikir. Jadi soalan yang berbentuk open-ended, dia bersifat terbuka ini akan melahirkan banyak jawapan-jawapan daripada anak-anak kita. Dan sebenarnya kita cuba untuk banyak bertanya soalan-soalan yang berbentuk fakta. Contohnya lah soalan berbentuk fakta ni kita bertanya dalam jari manusia ada berapa bilangan jari? So jawapannya adalah jawapan tertutup 10 dan jawapan tersebut adalah berbentuk fakta. Jadi bagi anak yang tak dapat menjawab soalan yang berbentuk fakta ni, sudah tentu dia akan menimbulkan perasaan rendah diri, perasaan takut kepada cikgu yang bertanyakan soalan, perasaan malu pada kawan-kawan sebab tak dapat menjawab soalan cikgu. Jadi kita cuba untuk elakkan soalan berbentuk tertutup, tetapi kita tukarkan kepada soalan yang berbentuk open-ended. Macam dekat sini, apa fungsi jambatan? Soalan yang di mana jawapannya mereka boleh dapat sebab berlaku dalam persekitaran kehidupan mereka. Mereka berpengalaman menaiki jambatan. Jadi akan timbul lebih banyak jawapan-jawapan terhadap soalan yang berbentuk soalan terbuka ini. Dan kita juga nak menggalakkan anak-anak kita ini untuk banyak berfikir, supaya mereka boleh buat lebih banyak penerokaan. Malah penerokaan itu boleh dilakukan melampaui apa yang diajar di dalam kelas. Malah jawapan itu mereka boleh peroleh melalui pengalaman kehidupan mereka. Jadi soalan-soalan yang berbentuk essential question ini sangat penting dan utama diketengahkan di dalam satu-satu sesi pengajaran guru. Okey, jadi dekat sini kalau elemen pengetahuannya pun dimasukkan, kemahirannya pun dimasukkan, dan apa projek yang nak digunakan, alatan yang akan disediakan oleh guru. Contoh kalau nak membuat jabatan, modul ini mencadangkan menggunakan lidi, batang aiskrim, gam uhu, kemudian disambung. Tempoh projek ini adalah selama 4 minggu. So daripada sini kita boleh tunjukkan juga contoh-contoh jambatan yang kukuh, yang tidak kukuh, dan sekali lagi dia masukkan tentang 5 fasa tadi, fasa pelibatan, fasa penerokaan, fasa pengembangan, fasa penerangan, dan juga fasa penilaian. Jadi dekat sini diakhiri juga dengan elemen didik hibur, Encik Kashfi kan. Sebab elemen didik hibur ni seperti yang diterangkan oleh Cik Kashfi sebentar tadi, dia boleh berbentuk, kalau dekat sini nyanyian, tapi sebenarnya ada juga didik hibur yang berbentuk lakonan, Cik Kashfi, yang berbentuk penceritaan, puisi, yang mana tujuan dia boleh mewujudkan suasana kelakar, menyeronokkan kan, suasana kecindan, boleh juga dimasukkan elemen muzik semasa lakonan itu dijalankan ke. Jadi bila proses pembelajaran yang dilakukan secara santai ini berlaku, dia akan memberi satu hiburan kepada anak-anak kita dan akan meningkatkan minat mereka untuk terus meneroka, dan mereka akan fokus terhadap apa yang sedang diajar oleh guru di dalam kelas. Jadi secara tak langsung sebenarnya Cik Kashfi dia akan mengurangkan ketakutan tadilah bila cikgu banyak bertanya, tetapi kita akan
binding. Ya, kita bantu semula dengan memasukkan elemen didik hibur. Okey. Jadi saya rasa ya Puan Haslina ya untuk menjawab pada soalan Puan Haslina tadi dasarkan contoh modul dalam modul InSTEM ini tadi untuk mencapai elemen pengajaran dan pembelajaran bermakna, okey, boleh dicapai yang pertamanya tadi ya melalui elemen interdisciplinary. Ya, elemen interdisciplinary iaitu gabung jalin daripada beberapa kursus, contohnya sains, matematik dan bahasa Inggeris. Yang keduanya kita menggalakkan pertanyaan essential question ya untuk menghasilkan satu pembelajaran bermakna, dan yang ketiganya kita boleh menjalankan project based learning. Menggunakan kalau contoh tadi batang aiskrim dan lidi, dan yang keempatnya ya suka juga saya ketengahkan dekat sini ya, yang pentingnya adalah kita nak mengetengahkan juga kompetensi 6C yang boleh dijana secara tidak langsung semasa project based learning itu dilaksanakan. Okey, baik, contohnya lah ya dalam aspek karakter ya, Sasya ya. Jadi semasa projek itu dilaksanakan ya, secara tidak langsung murid-murid ini ya, anak-anak kita ni dia akan teruja untuk menghasilkan satu hasil tugasan yang terbaik yang mereka boleh lakukan ya, sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan ya. Dan untuk menghasilkan yang terbaik itu mereka akan melakukannya dengan penuh ketekunan, kesabaran, ketabahan ya. Dan di sini juga mereka akan belajar untuk bertanggungjawab terhadap tugasan yang telah diberikan oleh guru kepada mereka. Ya, bagi anak-anak yang gemar kepada elemen digital, kita galakkan untuk mereka meneroka ya secara kendiri bagaimana contohnya nak menghasilkan jabatan yang teguh. Itu kalau kita lihat dari aspek karakter ya Sasya ini. Kalau dari aspek komunikasi pula ya, di sini ya anak-anak ini akan berbincang, bertukar-tukar fikiran ya. Semasa mereka berinteraksi, mereka akan belajar cara berkomunikasi secara berkesan. Ya, bagaimana nak menjawab soalan dengan baik, bagaimana nak memberi maklum balas terhadap soalan yang ditanya oleh rakan ya, bagaimana nak menghasilkan satu jawapan yang jelas supaya orang boleh memahami apa yang diperkatakan ya. Jadi banyak ya manfaat kompetensi yang dihasilkan ketika projek ini dilaksanakan. Dan saya percaya banyak lagi elemen-elemen ya macam kewarganegaraan, kolaborasi ya, kreativiti dan pemikiran kritis ya Puan Haslina yang akan turut timbul sewaktu projek based learning ini dilaksanakan. Ya, sekian dulu untuk saya bagi soalan ini. Puan Haslina kembali. Baik, terima kasih kepada Dr. Nur Haslinda. Okay, jadi saya ada satu tentangnya video tentangnya jabatan yang roboh ini yang mungkin boleh dapat meningkatkan kefahaman ya kepadanya guru pelatih ya dan juga bakal-bakal guru ini dalam melaksanakan projeknya nanti. Saya tunjukkan sebentar.
Okey, itu adalah sedikit pendedahan ya tentang aktiviti ya jabatan yang pokok yang dapat memberikan bimbingan ya dalam modul ini. Jadi pada pandangan Encik Kashfi, pada pandangan pada pandangan Encik Kashfi ya, adakah perancangan ya dalam modul instem ya yang telah kita lihat dari segi pendekatannya, konsepnya, kerangkanya dapat membimbing guru untuk melaksanakan aktiviti STEM ni secara dengan lebih yakin? Saya moderator, okey, untuk menjawab soalan tersebut ya, daripada saya terangkan tadi daripada latar belakang STEM, modul STEM tu, sehingga penerangan saya dan juga penerangan Dr. Nasrinda tadi ya, kita dah nampak aspek flow dia, bagaimana kita berbeza modul STEM lah. Okey, tapi saya akan tunjukkan lagi sekali, dan memang kita buat penerangan beberapa kali supaya dalam kalangan kita yang melihat kepada apa yang kita buat pada hari ini nampak dengan jelas lah. Okey, yang mana okey, saya terus tunjuk lagi sekali ya, dan ini saya kongsi satu aktiviti kat sini ya. Konsep aktiviti ni kalau berkaitan dengan aktiviti ni, topik satu ya, alam fizikal, sistem solar, mari kenali 8 planet ni ya. Jadi kita ada bawah tema alam fizikal. Okay, so kita ada topik dia, kita ada terangkan pengenalan. Okay, jadi saya tunjukkan yang mana apabila sebab nanti sebenarnya pasukan ini ya, jurulatih yang dibentuk nanti akan melatih guru di sekolah yang ada prasekolah. Okey, jadi apabila kita melatih mereka, kita akan menggunakan modul ini, akan menggunakan PowerPoint ini, dan kita akan terangkan kepada mereka bagaimana nak laksanakan. Okey, dan bagi pihak kita pula sendiri, pesara dan juga pelajar yang menonton pada hari ini lah, bagaimana kita boleh dapat pengetahuan tentang modul STEM ni, dan juga untuk kita serapkan dalam kalau pesara saya katakan tadi, apabila menyela pelajar praktikal, daripada praktikal nanti boleh gunakan idea-idea ni juga dalam ketika kita melaksanakan praktikal tu lah. Okay. Jadi kita ada aspek pengenalan, kita ada aspek seleksi aktiviti, ada isu senario, ada objektif dia, ada utama daripada projek ini murid akan dapat melaksanakan apa sebagainya kan. Ada standard pembelajaran, standard prestasi, pertanyaan sesi question ni, cadangan pertanyaan guru, pengetahuan, kemahiran, yang diperlukan, tempoh masa, berapa yang kita tetapkan, dan aspek kandungan, pasal 1, pasal 2, pasal 3, kita ada pasal 4, dan seterusnya apabila kita ada akhir nanti kita dah selesai dan kita ada buat macam pameran lah. Jadi semua perkara ni kalau kita lihat flow dia sama, dan inilah yang kita cuba anjurkan kepada guru laksanakannya lah.
So kita beri idea dan guru boleh laksanakan, dan kalau ada idea-idea tambahan boleh dimasukkan lah. Tapi yang asasnya kita dah masukkan lah. Jadi dengan cara ini akan memberi idea lah kepada guru-guru laksanakan nanti. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat memang ada buku-buku, ada kaedah yang sedia ada kan, tapi kita akan masuk aspek penambahbaikan dan kita beridea dengan gabungan dan sebagainya tu akan memantapkan lagi, terutamanya memantapkan lagi aspek kita nak buat PDP kepada murid prasekolah berkaitan dengan STEM ni. Itu maklumat saya lah berkaitan untuk membina keyakinan melalui modul ni. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Jadi untuk dalam modul ni kan saya boleh dapat lihat adanya aktiviti-aktiviti yang juga ditunjukkan. Contohnya seperti yang Encik Kashfi tunjuk tadi, mari kenali 8 plan ini, ada juga dijelaskan bagaimana untuk membina. So cuba kita tengokkan video ni. Okey, itu adalah dia cara kita lihat dalam modul instan ini, dia begitu teliti prosedur-prosedurnya yang membolehkan membimbing guru-guru untuk mereka melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang bermakna dan melalui pendekatan projek walaupun di peringkat murid-murid yang prasekolah. Jadi saya ingin membukakan dua lagi soalan terpulanglah kepada mana-mana panel untuk menjawabnya. Jadi kita boleh kita telah dapat melihat telah dapat memahaminya tentang pendekatan konsep. Jadi bagaimana modul instan ini dapat membimbing guru untuk merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran STEM, dan ianya mestilah berdasarkan kepada kurikulum standard prasekolah kebangsaan semakan 2017 dan PDP yang berasaskan inquiry. Jadi saya memberikan peluang kepada mana-mana panel yang boleh menjawab soalan ini. Okey, moderator, saya ingat saya cuba jawab untuk soalan dia tentang inquiry ya. Tentang inquiry satu perkara lagi ialah berkaitan dengan bagaimana kita gabungkanlah maksudnya apa yang kita laksanakan ini adalah berasaskan kepada standard kurikulum lah, standard kurikulum kita. Jadi untuk itu untuk standard kurikulum ni saya cuba tunjukkan satu contoh di sini satu contoh di sini. Saya share di sini Saya share di sini satu contoh.
Ini berkaitan dengan tema alam fizikal, berkaitan dengan cuaca. Topik 3, wah cantiknya pelangi. Wah cantiknya pelangi ni ya. Okey, untuk topik 3 ni ya. Okey, kita lihat di sini kita ambil standard pembelajaran daripada kalau sains SA 2.5.2 membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Manakala untuk matematik kita ambil MA 2.1.8 membilang secara tertib menaik dan menurun. Dan sosial aspek nilai kita ambil PM 1.1.3 menunjukkan rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan. Okey. Jadi semua modul dalam STEM ni dah kita hendaklah buat menggunakan menggunakan SPK standard yang dah ditetapkan tu kita boleh ambil. Cuma kita boleh kita boleh tengok kepada kesesuaian lah. Okay. Memang modul tu memang dah dibuat. Walau bagaimanapun dari masa ke semasa guru boleh merancang untuk mengambil SPK yang mana yang dia nak ambil. Kan? Dan basic tadi kita tunjukkan ialah kita ambil interdisciplinary. Jadi secara tak langsung maksudnya apa yang kita ajar tu memang telah ditetapkan, kita dah ambil, kita dah rujuk kepada apa yang pihak KPM syorkan lah. Okay. Dan kita ada dan aspek inquiry tu kita boleh lihat jelas nanti sehingga moderator boleh tunjukkanlah satu video berkaitan dengan inquiry. Dipersilakan moderator. Okey, baik. Saya akan sharekan sekarang ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini aktiviti yang kita lakukan adalah wah cantiknya pelangi. Bahan yang digunakan adalah aluminium, kertas plastik yang mengandungi air, dan seterusnya adalah kita perlu mendapatkan cahaya matahari yang sinar untuk mendapatkan pelangi kita. Masukkan cermin di dalam kertas yang mengandungi air ini dan halalkan cermin ini ke arah tepat pada cahaya matahari dan kemudian carilah pelangi anda. Wah cantik pelangi, carilah pelangi anda. Terima kasih kepada moderator. Jadi jelas tadi kalau kita lihat contoh yang video tu teori tu bagaimana murid itu sendiri mungkin pada peringkat awal dia tidak ada fikir bagaimana pelangi yang biasanya dilihat dekat luar tu terbentuk. Okay. Tapi melalui beberapa cubaan dan sebagainya, diskursi bertanya macam mana untuk dapatkan perkara tu, jadi dia pun melaksanakan aktiviti tersebut. Okay. Jadi apabila dia pelajar murid prasekolah tu dia memasukkan satu gelas ke atau satu pemancar memasukkan dalam air, ada pada satu cermin dan kita bentuk pelangi. Kan? Jadi dengan satu konsep dan kita bentuk fakta konsep kepada diri murid tersebut. Jadi dia akan kita katakan sebagai konsep itu tertanam dalam pemikiran dia. Bagaimana warna-warna pelangi itu boleh kita bentuk sendiri jugalah walaupun bukannya secara di alam sekitar tu. Jadilah aspek inquiry inilah yang kita nak pelajar tu berlatih dan dia terbentuk beberapa konsep dan dia boleh membawa perkara tu, konsep tu dalam kehidupan seumur hidup dia.
Okay. Itulah idea-idea yang kita cuba berikan lah di sini kan. Terima kasih. Ya, daripada video tadi pun ya, bagaimana pendekatan inquiry itu dapat menarik minat pelajar-pelajar ya untuk belajar ya tentang alam sekitar, tentang pelangi ya, bermula daripada dan mana mereka boleh sendiri menghasilkan pelangi mereka sendiri ya, satu pendekatan inquiry yang begitu menarik sekali. Jadi Puan Haslina, saya ingin menambah sikit lah ya, tentang apa yang diperkatakan oleh sahabat saya sebentar tadi ya. Ya, silakan. Saya percaya ya dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan ya, KSPK Semakan 2017 ni ya, ada dimasukkan juga ya tentang fitrah kanak-kanak ya, fitrah kanak-kanak yang suka bermain dan meneroka ya. Jadi kalau kita lihatlah dalam teori Piaget ya, contohnya ya. Jadi Piaget menjelaskan kalau pada peringkat praoperasi ni ya, sekitar 4 hingga 8 tahun ni ya, mereka ni sedang membina konsep ya, konsep-konsep baru dalam proses pembelajaran mereka ya. Jadi aktiviti-aktiviti yang berbentuk hands on macam video tadi ya, wah cantiknya pelangi ya, yang menggunakan pelbagai deria sensori ya, multi sensory ni ya, melibatkan pemerhatian, melibatkan sentuhan, mungkin kalau aktiviti yang lain ada melibatkan pendengaran ya. Jadi elemen-elemen ni sangat membantu ya dalam proses mereka untuk membentuk konsep baru ya, sebab mereka akan membuat banding beza, menganalisis dan secara tak langsung akan menimbulkan minat dan juga mungkin bakat mereka dalam aspek tersebut. Jadi elemen ini juga saya percaya telah dimasukkan dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan kita. Terima kasih ya Puan Haslina. Ya, seterusnya lah Doktor, saya juga ingin mendapatkan penjelasan daripada Dr. Nur Haslinda. Yang ini mungkinlah soalan yang terakhir untuk Dr. Nur Haslinda. Bagaimana ya modul tentang STEM ni dapat membantu guru-guru merancang dari segi aspek pula pentaksiran STEM berpandukan kepada standard pentaksiran. Jadi kita tidak boleh lari daripada aspek pada pentaksiran ini. Jadi bagaimana pada pandangan Dr. Nur Haslinda? Terima kasih ya Puan Moderator. Betul, kita tak boleh lari daripada aspek pentaksiran ya, sebab itu adalah cara untuk guru-guru menilai ya tahap penguasaan, tahap perkembangan anak-anak kita ya. Jadi di dalam modul ini sebenarnya ya Puan Haslina ya, Cik Kashfi telah dimasukkan tentang elemen yang macam sebentar saya kata tadi, perkembangan awal kanak-kanak ya, dari aspek sosialnya, emosinya ya, dari aspek moral, perkembangan ke diri mereka, dah dimasukkan juga seperti yang kita jelaskan tadi, pembelajaran bermaknanya, kompetensi 6C-nya ya. Kalau dalam aktiviti-aktiviti itu tadi Cik Kashfi dah tunjukkan pendekatan, strategi, teknik pengajaran yang boleh dicadangkan ya kepada pelajar-pelajar kita ataupun guru-guru prasekolah di luar sana untuk digunakan ya. Jadi untuk pentaksiran juga sebenarnya telah ada ya Puan Haslina, ada dimasukkan di sana. Saya tunjukkan dekat sini ya, antaranya rubrik pentaksiran yang ada di dalam modul Mari Mengenali Planet. Ya. Jadi bila kita lihat dekat sini ya, pada penghujung modul bagi topik ini ya, rubrik pentaksirannya dibuat dalam ya. Yang pertama belum menguasai, kedua sedang maju dan yang ketiga telah menguasai ya. Dan dibuat juga kodnya untuk subjek sains, matematik dan pendidikan moral ya. Dan di sini memudahkan guru-guru ataupun pelajar ya, pengguna modul ini, modul InSTEM ini untuk menilai
ya perkembangan seseorang anak-anak itu. Ya, sama ada mereka belum menguasai ke atau sedang maju ataupun telah menguasai, ya. Jadi dengan adanya rubrik pentafsiran ini sangat membantulah ya untuk pelajar, pensyarah dan pengguna modul InSTEM ini membuat pentafsiran secara sistematik, ya. Contohnya kalau mungkin pada peringkat pertama anak-anak ini masih di dalam belum menguasai, dibuat lagi satu aktiviti yang hampir sama pada masa akan datang dan mungkin mereka telah berpindah kepada sedang maju. Jadi untuk capai kepada telah menguasai, mungkin ada aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian yang mencapai hasrat pembelajaran tersebut untuk murid tadi ya ataupun anak-anak ini tadi boleh mencapai kepada tahap telah menguasai. Ya, jadi cantiknya modul ini ya Puan Haslina ya telah dibekalkan juga rubrik pentafsiran. Ya. Okey, itu saja ya Puan Moderator, silakan. Ya, itu menarik ya, modul InSTEM ini begitu holistik ya, dalam membantu membimbing guru dan meyakinkan ya guru-guru pelatih juga untuk melaksanakan aktiviti STEM ini dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya ingatkan dah sampai kepada penghujung pada wawancara ini, saya ingin juga menjemput Encik Muhammad Kashfi selaku jurulatih utama modul InSTEM ini memberikan kupasan dan rumusan yang terakhir sebelum kita sudahi wawancara ini. Silakan. Terima kasih kepada moderator Puan Haslina. Okay, jadi kita telah lihat dengan jelas tadi ya dari latar belakang kenapa kita nak dedahkan modul STEM ni kepada semua pesyarat dan pelajar kita. Okay. Ini adalah sebagai pertama ialah sebagai satu idea, iaitu supaya kita tahu rupanya telah ada satu modul ataupun satu cara yang dicadangkan lah di peringkat PGM dan sepasti akan dikembangkan ke semua sekolah di Malaysia, Semenanjung, Sabah dan Sarawak untuk pengajaran STEM ni kita namakan sebagai InSTEM dan telah dibina lah modul STEM ni. Memang dia ada satu modul STEM. Lepas sudah diterangkan dia punya format dia, dia punya flow dia, dan lepas tu akan dilatih kepada semua guru para sekolah untuk tahu bagaimana nak laksanakan dan dilaksanakan di sekolah nanti. Itu adalah satu idea tapi boleh dikembangkan lagi mengikut keperluan bagi keadaan masa dan tempat tu lah. Dan saya tekankan lagi bagi pihak di semua IPG itu sendiri termasuk IPG Campus Pendidikan Teknik itu ialah bagaimana semua pensyarah semua pelajar tahu yang kita ada modul STEM ni dan seterusnya kita boleh gabung jadikan sedikit lah kan tak lama lagi pun kita akan pergi ada program praktikum lah. Jadi at least boleh memberi sedikit sebanyak idea. Walaupun kita tak mengajar prasekolah tetapi ini boleh memberi idea pada kita walaupun kalau kita bukan subjek sains pun kita tahu ada program ni dan mana yang kita boleh gunakan ada aspek dia punya format tu kita boleh gunakan. Macam saya kata aspek KPPB tu pedagogi pembelajaran bermakna tu. Kita cuba fikirkan bagaimana kita nak laksanakan di peringkat sekolah nantilah. Dan mudah-mudahan ni yang penting lah apa yang kita nak ialah kita boleh tadi tu kita nak membudayakan budaya STEM tu, bagaimana kita boleh melahirkan warga negara Malaysia yang faham tentang ilmu tadi tu sains, matematik, teknologi, kejuruteraan itu faham
dan dia mengaplikasinya dalam kehidupan. Okay? Kita dah belajar daripada peringkat bawah prasekolah lagi sampailah ke peringkat pekerjaan dan keterlibatan dalam masyarakat nanti. Dan dengan itu nanti hasilnya sangatlah mengagumkan lah. Maksudnya kita akan menjadi negara kita akan contoh dari segi alam sekitar, semua orang ada kesedaran untuk menjaga alam sekitar. Lepas tu seterusnya menjaga aspek kehidupan kita sendiri, kan, dari segi kesihatan kita, kan. Jadi dengan itu akan menghasilkan apa yang falsafah pendidikan negara kita nak lah, okay? Untuk menghasilkan pendidikan negara kita yang terbaik ya, ke dalam kita yang berada di dunia ni lah. Okay? Jadi itulah sangat rumusan yang saya beri buat di sini untuk semua kita di sini. Okay, terima kasih. Ya, Alhamdulillah, ingin saya memanjangkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan wacana eksklusif luasan dan pendedahan modul InSTEM dapat dilaksanakan. Alhamdulillah, berkat bekerjasama antaranya Jawatan Kuasa STEM, Jabatan Ilmu Pendidikan, Jabatan Latihan Perkembangan Profesional dan juga Jabatan Teknologi Pengkomputeran serta Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar. Harapan saya agar modul InSTEM ini dapat memberikan manfaat kepada semua para pesyarah juga dan juga yang paling penting adalah kepada siswa guru khasnya di IPG Kampus Pendidikan Teknik. Jadi dengan itu selesai sudah wawancara kita. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepadanya jurulatih utama Cik Muhammad Kashfi, Cik Muhammad Jalani dan begitu juga kepada jurulatih modul InSTEM yang berusaha Dr. Nur Haslinda binti Syuim. Baik, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.